Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chondi. Berita utama, dasar ekonomi hijau Sarawak kini semakin diiktiraf dan dikenali di dunia apabila banyak negara luar kagum terhadap dasar yang diperkenalkan kerajaan negeri. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia dibuktikan apabila banyak negara termasuk Singapura dan Eropah telah menjemput beliau menyampaikan ucapan pada persidangan berkaitan dengan dasar yang telah diperkenalkan negeri ini. Baru-baru ini ketika berkunjung di Sarawak, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menyifatkan Premier Sarawak sebagai pemimpin yang berupaya memajukan Sarawak. Menurutnya, keupayaan itu diukur menerusi dasar ekonomi hijau dan hidrogen diperkenalkan Premier Sarawak seiring dengan perkembangan dunia pada masa kini. Dalam pada itu, sebelum ini, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menegaskan Sarawak bersedia untuk menjadi pengeluar hidrogen komersial menjelang 2027 yang bakal membuka lembaran baru ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, Kerajaan Sarawak menyasar untuk merealisasikan matlamat ke arah ekonomi hijau di negeri ini menjelang tahun 2030 dan kini sedang menuju ke landasan ekonomi berasaskan ekonomi hijau. Sementara itu, tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkenaan penerimaan dasar ekonomi hijau Sarawak mendapati rata-rata rakyat menerima dasar ini dan berharap ia diteruskan. Kami rasa benda tu sangat baguslah untuk memperkenalkan negeri kita Sarawak tu dengan dunia luar. Kami sebagai rakyat Sarawak bangga dengan dasar tu sebabnya boleh mempertingkatkan lagi ekonomi negara kita tu apabila orang luar dah kenal dengan Sarawak. Okey, bagi pendapat kami, dasar tu sangat sesuai dengan Sarawak sebab Sarawak banyak pelbagai sumber tenaga. Dengannya, usaha kerajaan itu dapat diteruskan sekaligus menjadi pembangkit ekonomi menjelang 2030 ke lah. So, kami rasa usaha yang sangat baguslah di pola kerajaan Sarawak. Laporan seterusnya, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak GPS ialah strategi menyeluruh untuk kesejahteraan semua warga Sarawak. Melalui strategi itu, tiada pihak yang dipinggirkan dengan tujuan utama iaitu menjaga kesejahteraan sosial rakyat termasuk kebajikan warga emas. PCDS 2030 yang dilancarkan pada Julai tahun lepas merupakan inisiatif bagi Sarawak menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030 dan memberikan pendapatan tinggi kepada rakyatnya. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini bagi membolehkan warganya mampu menikmati kemakmuran ekonomi dalam persekitaran yang mampan. Jelasnya, Sarawak berhasrat membangunkan ekonominya, seterusnya menjadikan negeri ini terus berkembang maju dengan memberi manfaat kepada semua warganya. Usaha ini bagi memastikan setiap warganya dapat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial, persekitaran mampan yang dipacu oleh data dan inovasi menjelang 2030. Tambahnya, sebagai memenuhi aspirasi itu, Sarawak memfokuskan kepada 6 sektor ekonomi melibatkan sektor pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, pelombongan dan perkhidmatan. Berita selanjutnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia menggesa agar pelepasan imigresen di semua lapangan terbang antarabangsa di negara ini dipercepatkan. Menterinya Datuk Sri Tiong King Sing berkata banyak aduan daripada pelancong yang tiba telah diterima berhubung dengan proses imigresen dan pelepasan kastam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang masih mengambil masa terlalu lama untuk diselesaikan sehingga menyebabkan pelancong beratur lama. Dalam hantaran akaun Facebook milik beliau yang dimuat naik pada Selasa, beliau memberitahu untuk itu beliau telah melakukan pemeriksaan secara rawak ke atas proses pelepasan di KLIA selepas menerima aduan dan mendapati barisan di kaunter imigresen masih panjang dengan keitibaan beratur selama 2 jam atau lebih. Menurut beliau, sekiranya Malaysia ingin mengalu-alukan kembali pelancong antarabangsa sebagai destinasi pilihan yang kompetitif, isu kekurangan kaki tangan di pusat pemeriksaan imigresen dan kastam perlu diselesaikan dengan segera. Dalam hal itu, beliau turut menggesa pihak berkuasa KLIA untuk menempatkan kaki tangan yang mempunyai kemahiran bahasa yang betul untuk membantu memudahkan pelancong melalui prosedur pelepasan imigresen. Sementara itu, Kementerian Kerja Raya KKR terus menggerakkan usaha bagi menangani beberapa isu yang dibangkit masyarakat seluruh Malaysia. Menerusi hantaran di Facebook, Menterinya Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata, setakat minggu ketiga di bulan Januari ini, 6 inisiatif telah dilaksanakan.
Antaranya pengurangan had laju di Jalan Persekutuan seluruh negara daripada 90 km sejam kepada 80 km sejam bermula 18 hingga 27 Januari sekaligus melancarkan ops bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya. Dalam masa sama, kesemua pengguna lebuh raya juga turut menikmati pemberian tol secara percuma selama 2 hari iaitu pada 20 dan 21 Januari sempena perayaan Tahun Baru Cina. Selain itu, beliau turut mengadakan perjumpaan antara wakil Touch and Go Projek Lebuh Raya Utara Selatan Berhad Plus dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bagi menyelesaikan isu kesesakan identifikasi frekuensi radio RFID, seterusnya memutuskan untuk menambah sebanyak 12 lorong RFID selewat-lewatnya pertengahan April nanti. Dalam masa sama, sebanyak 232 juta ringgit telah diperuntuk bagi menjalankan kerja-kerja membaik pulih kerosakan infrastruktur di Semenanjung Malaysia disebabkan banjir baru-baru ini. Beliau menyatakan usaha berkenaan tidak akan terhenti dan pihaknya akan sentiasa bekerjasama bagi memastikan kebajikan rakyat terjaga. Dalam pada itu, budaya kunjung mengunjungi rumah terbuka dalam menyambut sesuatu perayaan menjadi salah satu platform terbaik untuk mengeratkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian antara kaum di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil, tidak melepaskan peluang berkunjung ke beberapa buah rumah terbuka di konstitusinya bagi meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Kunjungan beliau bersama isteri serta rakan-rakannya yang berbilang bangsa amat dialu-alukan dan disambut baik oleh masyarakat Cina di situ. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak turut berkesempatan menyampaikan sumbangan wang tunai kepada beberapa keluarga yang memerlukan. Sumbangan kebajikan tersebut bagi menampung perbelanjaan musim perayaan dan membantu mengurangkan beban mereka. Sedikit berita sukan, skuad Kuching City FC KCFC memulakan jelajah pramusim 2023 mereka dengan berkunjung ke Mukah untuk memperkenalkan skuad baharu yang bakal berentap dalam saingan Liga Super tahun ini. Menurut Ketua Jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim, jelajah itu juga merupakan salam perkenalan skuad itu sebagai melambangkan skuad itu bukan sekadar mewakili Kuching City sahaja tetapi juga membawa nama Sarawak. Pada masa sama, katanya jelajah itu bertujuan mencari bakat-bakat yang berpotensi di setiap lokasi yang dijelajahi untuk diserapkan dalam skuad KCFC nanti. Salam perkenalan dengan sendirinya Kuching City ini bukan mewakili Kuching saja, kami mewakili Sarawak. Jadi dalam masa yang sama kami melihat juga kalau sekiranya ada bakat-bakat anak asli Sarawak untuk diserapkan ke Kuching City lah. Jadi saya begitu terima kasih di atas sambutan masyarakat Mukah pada petang inilah. Dan alhamdulillah ini satu kenangan yang baik bagi kami. 3 tempat termasuk Mukah, iaitu kami berpusat di Sibu besok dan kami akan pergi ke Betong lusa untuk perlawanan macam petang ni, dan perlawanan terakhir kami ialah pada 28 iaitu menentang Sibu. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan perlawanan persahabatan antara KCFC menentang pilihan Mukah di Padang MDDM Mukah pada Selasa. Dalam perlawanan tersebut, KCFC yang membariskan pemain importnya Abu Kamara, Silio Ferreira dos Santos, Sorijidin Kuziev dan Sudi Abdallah menang dengan jaringan 8-0. Skuad itu akan meneruskan jelajah pramusim ke Betong pada 26 Januari dan berakhir di Sibu pada 28 Januari nanti. Sekian edisi malam bersama saya Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.